Ini dia agak besar, tapi dia powerful. Macam mana tak powerfulnya? Kalau kita record di dalam bilik macam ni, kita kena make sure tidak ada jam di dinding. Apa khabar semua? Hari ini saya nak buat testing, uji, review lah tentang 3 jenis mic. Sebenarnya bukan 3, ada 5 jenis mic. Yang mana yang biasa digunakan oleh YouTuber ataupun nak buat vlog ke, nak buat product review ke, ataupun nak buat tutorial. So ini antara mic-mic yang popular di kalangan YouTuber ya. Antara mic yang saya akan uji hari ini adalah, pertamanya kita ada Meteor mic by Samsung. Kita ada mic ni. Kemudian kita ada Boya. Ini yang biasa YouTuber guna, yang sangkut, yang saya pakai sekarang. Saya sangkut di sini sekarang. Kemudian yang terakhirnya kita ada ini. Kita ada Boya juga, tapi yang ni biasanya digunakan untuk kegunaan outdoor. Yang mana dia datang sekali dengan dia punya bulu-bulu tu lah. Okey. Cumanya untuk sesi kali ini saya tak review tentang mic ni dulu. Saya hanya menggunakan saya reviewkan tentang 2 jenis mic ni dulu. Okey. Boya BY-M1 seperti yang anda dengarkan sekarang, harga pasaran bermula di antara RM35 sehingga RM100. Ia mempunyai kabel yang paling panjang berbanding mikrofon lain seumpamanya. Panjangnya anggaran 5.7 meter. Ia memberikan kemudahan dan fleksibiliti apabila anda sedang merakam suara ataupun video. Antara kelebihan mikrofon Boya B1M1 ini adalah ia bukan hanya digunakan pada smartphone, ia juga boleh disambung pada DSLR dan juga kebanyakan laptop ataupun komputer desktop juga. Walau bagaimanapun ia memerlukan bateri yang mana bersaiz sangat kecil, iaitu jenis LR44 seperti mana yang kita jumpa dalam bateri jam tangan. Ia didatangkan bersama dengan satu BY-M1 mikrofon, satu foam windscreen, satu bateri LR44, satu adapter 3.5 to 6.5 mm, satu carry bag, satu clip mic dan juga satu buku manual. Manakala untuk Samsung Meteor mic ini harga pasarannya bermula RM300 ke atas. Ini adalah penyelesaian universal untuk merakam muzik ataupun audio melalui komputer anda. Ia sesuai untuk studio kediaman anda, juga sesuai untuk perisian seperti Skype, iChat ataupun mana-mana voice recognition software. Antara ciri-ciri lain Samsung Meteor mic ini adalah ia merupakan mikrofon kondenser USB rakaman studio untuk profesional. Antara pakej yang kita akan dapat, pertamanya kita akan dapat satu mikrofon, satu kabel USB, satu carry bag dan satu manual pengguna. Untuk kegunaan untuk 2 jenis mic ini, paling popular orang akan gunakan ini lah, sebab satu dari segi harganya murah dan satu lagi dia adalah kecil dan senang dibawa ke mana-mana. Okey, saya tunjuk yang ini. Ni Meteor mic ni adalah jenis brand dia adalah Samsung, datangnya dalam bentuk USB. So kita kena gunakan USB untuk plug in. So dia design dia macam ni, dia cantik. Kita tengok. Design dia memang cantik. Nampak? Simple macam ni. Dan dia ada kaki dia. Okey. Kaki dia macam ni. Nampak dia smart lah. So kita boleh letak macam ni, kita boleh record. So kita boleh adjust kalau kita nak sengit macam ni pun boleh, ikut keperluan kita. Dan di dalam boxnya didatang juga sekali dengan dia punya manual, dengan kabel dan juga dia punya push bag tu untuk kalau kita simpan, kita nak bawa keluar, kita ada push bag juga macam ni. Okey. So ni dia punya USB plug. Kalau tengok di belakang dia ada macam ni. Satu ni untuk kalau kita nak sambung kepada kita punya earphone. Dan di bawahnya yang kita gunakan USB micro ni untuk kita connect kepada PC ataupun laptop untuk kita buat recording. Okey. Sekarang anda boleh lihat, anda boleh dengar sendiri. Pertamanya saya uji dulu ya. Pada saya sekarang adalah mic jenis Boya ni yang kita gunakan. Biasanya kita akan pasang pada pakaian masing-masing sama ada kita sorok atau tidak. Kan?
Dia juga sesuai untuk digunakan untuk outdoor. Kita boleh bawa, kita boleh connect kepada handphone juga, kepada PC, kepada device yang kita ada. Cuma yang ini dia agak besar, tapi dia powerful. Macam mana tak powerfulnya? Kalau kita record di dalam bilik macam ni, kita kena make sure tidak ada jam di dinding. Itulah dia. Sebab saya pernah record sebelum ni, bunyi jam tu, dia punya tik 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 tu boleh dengar. Dia sensitif sangat. Memang power lah. Cuma dia agak berat. Dan dia nak bawa keluar tu memang susah. Dan risiko untuk jatuh tu untuk agak tinggi. Tapi di bawahnya juga ada jack kat sini kalau kita nak pasang pada tripod pun boleh. Okey. Saya akan cuba anda dengar satu-satu ya. Saya akan cuba baca, saya akan buat 1-3 baca ayat lah, okey ya. Anda dengarkan. Yang pertamanya sini ya. Okey, saya boleh buat rakaman, anda dengar sendiri perbezaannya. Saya akan tunjukkan satu-satu perbezaan. Okey, untuk rekod pertama ni saya menggunakan ini, saya gunakan serentak lah senang kita, okey. Dengarkan ya. Fajalnahunna abqaran urban atraban li ashabil yamin. Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Wa ashabus shimali ma ashabus shimali. في سموم وحميم وذل من يهموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحنث الذي وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وإذا منا إنا لمبعوثون أو آباؤنا أولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. Okey ya. Anda dah dengar tadi satu, tapi kalau nak dengar lebih baik, anda kena pakai earphones. Dari situ anda boleh bezakan sedikit ya, beza mana-mana. Kan? Seperti saya maklumkan tadi, dalam bilik ini sekarang aircon tengah pasang dan anda sepatutnya boleh dengar bunyi aircon tu di belakang. Okey. Seterusnya apa lagi saya nak buat? Saya nak review sikit pasal saya nak buat lagi satu bacaan. Bukan bacaan, saya nak baca artikel yang mana anda cuma boleh uji lagi satu. Saya akan buat satu lagi ujian. Okey, kali ini saya nak uji menggunakan mikrofon ini. Mikrofon ini yang telah saya sambung kepada PC. Di mana selain daripada situ ada dua lagi mic yang kita akan gunakan. Pertama mic direct pada telefon bimbit di sini, dan yang keduanya ada recorder menggunakan Android phone sini ya. Saya gunakan device biasa saja. Kemudian kita cuba baca berita lah ya. Kita nak tengok macam mana hasilnya. Sindiket curi kenderaan berat yang dikenali sebagai kumpulan Mak Kuning tumpas hasil 2 serbuan berasingan di sekitar Sungai Buloh, Selangor dan Karak Pahang. Menurut Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Syafatul Abu Bakar, pihaknya menahan 5 individu berusia di antara 30 tahun hingga 38 tahun bagi membantu siasatan. Katanya kumpulan penjara terbabit aktif melakukan kegiatan itu sejak awal tahun lalu di sekitar Sungai Buloh, Petaling Jaya dan Kuala Lumpur. Modus operandi sindiket terbabit adalah dengan mencuri jentera berat dan menjual komponen yang telah dileraikan pada harga di antara RM20,000 sehingga RM35,000. Pihak polis masih lagi memburu seorang lagi individu iaitu Mat Saleh atau dikenali sebagai Pak Mat yang berusia 37 tahun yang berasal dari kampung Pak Tam bagi membantu siasatan kes berkenaan. Semput juga macam berita punya. Macam tu So anda boleh tengok sendiri dah. Okey. Sekarang juga saya akan switch. Sekali lagi kita dengar. Kali ni sebab tadi saya tak boleh record serentak. Kali ni kita switch menggunakan mikrofon yang di sini, boya sini. Okey, kita sambung baca berita tadi semula. Sindiket curi kenderaan berat yang dikenali sebagai kumpulan Mak Kuning tumpas hasil 2 serbuan berasingan di sekitar Sungai Buloh, Selangor dan Karak Pahang. Menurut Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Syafatul Abu Bakar, pihaknya menahan 5 individu yang berusia di antara 30 tahun hingga 38 tahun bagi membantu siasatan.
Katanya kumpulan penyerah terbabit aktif melakukan kegiatan itu sejak awal tahun lalu di sekitar Singapura, Petaling Jaya dan Kuala Lumpur. Modus operandi sedikit terbabit adalah dengan mencuri jentera berat dan menjual komponen yang telah digelarkan pada harga di antara RM20,000 sehingga RM35,000. Pihak polis masih lagi memburu seorang lagi individu iaitu Mat Saleh atau dikenali sebagai Pak Mat berusia 37 tahun yang berasal daripada kampung Pak Tam bagi membantu seratan kes. Macam mana ya? Anda dah dengarkan tadi kan semua perbezaan dan satu-satu anda boleh telitikan sendirilah. Kalau mengikut pandangan peribadi saya, sebenarnya saya lebih suka menggunakan mic ini. Selain daripada saiznya yang kecil, dia ringan dan dia portable, senang kita nak bawa ke mana-mana, sesuai untuk digunakan sama ada untuk record audio dalaman, indoor ataupun aktiviti luaran, outdoor. Satu lagi dari segi harganya pun dia antara yang paling murah lah dan paling sesuai untuk semua golongan. Dan keduanya, jika nak bandingkan dengan mic ini, sebenarnya ini memang powerful, sesuai untuk profesional, sesuai dengan harganya yang agak tinggi berbanding dengan mikrofon lain. Cumanya ia agak tidak sesuai untuk dilakukan aktiviti luar, outdoor activity. Dan anda juga boleh dengar sekarang saya rakam suara direct daripada bunyi daripada mikrofon di smartphone. Mungkin sebenarnya menggunakan smartphone macam ini pun sudah memadai. Apapun ia bergantung kepada bajet anda, bergantung pada keperluan anda, bergantung pada environment anda juga. Kalau anda mempunyai mikrofon lain yang lebih baik, anda boleh kongsikan di bawah, pada komen di bawah. Dan mungkin juga nanti kita boleh review mic tersebut untuk manfaat bersama. Kepada yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe button di bawah. Tekan subscribe button tu percuma saja. Mana lepas ni saya lebih banyak lagi membuat review beberapa produk device lain lagi untuk sama-sama kita gunakan manfaat bersama. Saya harap kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Bye.